Tindakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membuat rombakan dalam kabinet, membuatkan PAS bersatu seperti cacing kepanasan. Apa yang mereka takutkan, sahabat semua, atau mereka merasa tidak berpuas hati kerana tidak ada lantikan sebagai menteri maupun timbalan menteri daripada parti PAS dan bersatu. Kerana itu, sejak dari hari pertama rombakan ini diumumkan, mereka sudah memainkan isu tunggangan bangsa dan agama. Mereka juga mempersoalkan lantikan-lantikan ataupun pertukaran portfolio antaranya YB Hanayo, termasuklah juga YB Steven Sim, sahabat-sahabat semua, yang turut diserang oleh pemimpin ataupun pengkhianat Parti UMNO seperti Noh Omar yang sudah bersama dalam Perikatan Nasional. Jadi untuk yang pertamanya, saya ingin membawakan Anda kenyataan dari seorang pemimpin DAP yang membuat kenyataan, katanya Salina menuduh PAS ya menyebarkan rasa takut berhubung rombakan jemaah menteri. Jadi itu antara kenyataan media yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Jadi ahli Parlimen Bukit Bendera Salina Abdul Rashid menuduh Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan sengaja mencipta suasana ketakutan demi kepentingan politik susulan rombakan kabinet jemaah menteri baru-baru ini. Semalam Taqiyuddin mendakwa pelantikan dua pemimpin berbangsa Cina dalam portfolio wilayah persekutuan merupakan percaturan sengaja bagi mengukuhkan dominasi DAP di Kuala Lumpur dan pusat bandar utama. Sherlina mempersoalkan motif di sebalik kebimbangan yang dibangkitkan oleh Taqiyuddin dan juga menggesa rakyat supaya membezakan antara kebimbangan tulen tentang tabir urus dengan drama politik. Beliau berkata rombakan jemaah menteri hanya kelihatan mengancam bagi pihak yang politiknya bergantung pada kekecualian kawalan dan takut berkongsi kuasa. Tiada apa yang luar biasa atau membimbangkan tentang rombakan jemaah menteri. Ia hanya menjadi krisis apabila sengaja disalahertikan. Menurut kenyataan, menegaskan penyelarasan semula jemaah menteri adalah perkara biasa dalam sistem parlimen untuk meningkatkan koordinasi, prestasi dan juga penyampaian. Menurut Wakil Rakyat DAP lagi, naratif PAS bahawa kerjasama bermaksud pemusatan kuasa, keterangkuman, mengancam kuasa dan bekerjasama merosakkan identiti. Cubaan untuk mengecilkan ruang demokrasi apabila menggunakan kolaborasi dalam taktik menakut-nakutkan. Jadi sebagai seorang Muslim, saya menyatakan tanpa ragu, Islam tidak mengajar kita untuk memerintah melalui panik dan sakwasangka. Ia mengajar kita tentang amanah, keadilan dan kebertanggungjawaban. Ia mengajar pemimpin untuk dinilai berdasarkan kecakapan dan integriti dan bukan berdasarkan betapa kuat mereka melaungkan hayalan pengambil alihan kuasa. Sherlina turut menggesa PAS menjelaskan bagaimana menyebarkan rasa takut menegakkan keadilan atau kecurigaan menguatkan ummah. Jadi rombakan jemaah menteri pada Selasa menyaksikan pelantikan YB Hana sebagai Menteri Wilayah Persekutuan di Jabatan Perdana Menteri dan ahli Parlimen Loh Sufui daripada Sabah JRS sebagai timbalan menteri di sebalik pengekalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan YB Ngakoming. Taqiyuddin mendakwa pemusatan kuasa strategik bandar di tangan pemimpin daripada latar belakang etnik dan parti yang sama boleh menimbulkan persoalan besar mengenai ketidakseimbangan kuasa dan hala tuju pentadbiran negara. Beliau juga mendakwa langkah itu dilihat bertujuan membolehkan sebuah parti membentuk dan mewarnakan dasar urban serta pengurusan tanah dan perumahan tanpa proses semak dan imban yang berkesan dan tulus. Jadi itu antara sanggaan ya daripada Sherlina pemimpin DAP yang menyanggah tuduhan dan juga dakwaan daripada ahli Parlimen Kota Baru daripada Parti PAS, sahabat semua. Ini yang saya katakan, mereka sebenarnya tidak ada satupun kerusi di Kuala Lumpur, tapi mereka lah yang terpaling bising. Mereka lah juga yang menunggang isu bangsa dan agama dan sebagainya. Kita tak tahu kenapa, mungkin mereka merasa cemburu karena mereka bukan mereka yang dilantik. Ya, kalau dilantik pun pasti tidak ya, sebab
siapalah Patipas ini. Mereka ini penunggang isu bangsa dan agama, pengkhianat. Ya, PAS ini juga dikatakan Muhyiddin sebagai parti ajaran sesat. Kita takut seluruh Kuala Lumpur ini akan disesatkan kalau ada PAS. Itu kenyataan Muhyiddin ya, bukan saya. Sebab kata Muhyiddin, kalau siapa yang ikut PAS ini akan disesatkan. Jadi mungkin ada kebenarannya. Saya setuju ya dengan kenyataan itu. Dan selain daripada YB Hana yang dilantik sebagai Menteri Wilayah yang diserang oleh pemimpin dari pembangkang, ini juga termasuklah YB Steven Sim yang juga turut menjadi sasaran oleh pemimpin daripada pembangkang, oleh pengkhianat UMNO, yaitu No Omar, yang orang putihnya memang hebat nih, seruang peguam, tapi orang putihnya Inggrisnya memang bagus sangat. Baguslah macam ke laut begitu. Pemuda DAP Melaka mencabar bekas menteri. No Omar membuktikan dakwaan pelantikan Steven Sim sebagai Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi tidak selari dengan prinsip dasar ekonomi baru DAB. Ketua Pemuda DAP Melaka, Chizel Krishnan, berkata kenyataan No yang mempertikaikan pelantikan Sim itu sekadar tuduhan umum yang tidak disokong bukti. Persoalan asas yang wajar dijawab dengan jelas dan berkata sejak bila Sim mempertikaikan DAB. Jika pada dakwaan tersebut saya cabar No untuk nyatakan satu sahaja insiden yang jelas lengkap dengan fakta dan konten, katanya dalam kenyataan. Terdahulu No dalam satu kenyataan berkata pelantikan Steven Sim untuk memegang portfolio pembangunan usahawan dan koperasi mengejutkan usahawan Bumi Putra. Beliau berkata pemindahan portfolio itu kepada seorang menteri dari DAP, sebuah parti yang memperjuangkan kesaksaman dan sering mempertikaikan prinsip DAB, menimbulkan kebimbangan mengenai perlindungan masa depan terhadap syarikat mikro kecil dan sederhana dan Bumi Putra. Ya, kita boleh nampak ya, bila masa pemimpin DAP mempertikaikan berkaitan dengan DAB ini, tidak pernah pun kita nampak mereka melawan dan sebagainya. Jelas ini adalah satu fitnah. Ini adalah satu tuduhan sembrono ya daripada pemimpin yang pada pandangan saya untuk kekal relevan terpaksalah mereka tunggang isu seperti ini, fitnah seperti mana yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin PAS. Dan mungkin kerana beliau sudah pandai menfitnah, menyebarkan berita palsu, sebab sudah belajar daripada parti PAS. Sebab sekarang ini dia sudah tidur sebantal dengan PAS, sahabat semua. Mungkinkah itu yang sedang berlaku? No Omar ya, No Omar yang pernah menaruhi kementerian itu sampai 2 kali berkata objektif teras kementerian itu adalah untuk memperkasakan usahawan Bumi Putra, membangunkan ekosistem keusahawanan nasional yang kukuh serta meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara usahawan menjelang 2030. Chizel berkata rekod SIM di kementerian sebelum ini, misalnya Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Kewangan dan Kementerian Sumber Manusia, menunjukkan beliau sentiasa mengutamakan kebajikan rakyat tanpa mengira kaum. SIM berkata Menara Jui Kesuma turut memperkenalkan berbagai dasar berimpak tinggi yang memberi manfaat langsung kepada rakyat, termasuk ramai anak muda Bumi Putra. Antara perlindungan perkesa selama 24 jam, penambahbaikan kebajikan pekerja gig, serta kenaikan gaji minimum. Ini bukan retorik politik, tapi polisi konkret dengan kesan nyata kepada kehidupan rakyat. Chizel juga mempersoalkan motif serangan ahli majlis pimpinan tertinggi bersatu itu yang dibuat terlalu awal, sedangkan Sim baru sahaja memulakan tugas di kementerian tersebut. Hakikatnya Steven Sim baru sehari dilantik sebagai menteri. Bagaimana No sudah mampu membuat pertikaian yang adil terhadap kelayakan dan kompetensi beliau seawal ini? Soalnya Sim mengambil alih portfolio pembangunan usahawan dan koperasi susulan rombakan jemaah menteri yang diumumkan Perdana Menteri baru-baru ini. Kita tahu mantan Perdana Menteri yang sebelum ini, Iwon daripada UPKO yang keluar daripada Pakatan Harapan, dan ramai juga yang mempersoalkan ya sejak Iwon memegang jawatan ini sebagai menteri di Kuskop ini, dan mereka katanya tidak melihat sumbangan dasar dan apa-apa yang dilakukan secara signifikan oleh Iwon di dalam kementerian ini. Mungkin adalah baiklah dia meletak jawatan sendiri, kerana kalau ada di sana pun orang cakap tidak menambah nilai ya kepada kementerian tersebut. Jadi kita harapkan dengan adanya YB Steven Sim ini, ia boleh memberikan suntikan semangat ya kemajuan kepada kementerian ini. Kita harapkan jugalah seperti mana yang dilakukan di Kementerian Kewangan, begitu jugalah di Kementerian Kesuma, Kementerian Sumber Manusia, dan kita harapkan kecemerlangan YB Steven juga dibawa ke dalam Kementerian Kuskop ini.
Jadi itu dia sahabat semua. Mungkin sedikit sebanyak terjawab kenapa PAS dan Bersatu seperti cacing kepanasan. Mereka takut dengan kepimpinan-kepimpinan menteri-menteri muda seperti YB Steven, YB Hana dan banyak pemimpin-pemimpin muda diberikan peluang ya oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengemudi bersama-sama di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani terbaik. Jadi terima kasih, itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda? Anda diberikan ya di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapak pengkangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian je daripada Orek Nopo Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye bye.